kepada siapa yang tak menunaikan tanggungjawab zakat, sebenarnya boleh diambil tindakan seperti penjara tak melebihi berapa bulan dan juga denda berapa ringgit Malaysia. Memang ada. Cuma pandangan-pandangan lebih baik kita berdakwah dulu. Biarkan kalau boleh dia datang from the heart. It comes from the heart. Guys, hari ini bersama dengan Faiz Azmi. Assalamualaikum dan selamat pagi to my audience dekat Financial Faiz ya. Hari ini ada tetamu yang special. Kita akan adakan satu topik sembang santai dengan CEO of Lembaga Zakat Selangor, Encik Muhammad Sabirin. Thank you for coming. Sama-sama. Office kat mana? Shah Alam. Section 13. Dekat je kan? Alhamdulillah. So sekarang ni kita tengah berada di musim dikatakan holy month lah. Holy month, kita berpuasa dan semangat untuk beribadah tu tinggilah sikit kan. Kalau tak, kenapa kita pergi tarawih? Biasanya nak pergi solat 5 waktu kat masjid pun jarang sebab kerja lah, itu ini. Tetapi bulan Ramadan ni kita solat tarawih, dan bila cakap pasal beribadah ni, zakat ni adalah salah satu rukun Islam ya. Betul. Yes. Amalan yang fardu, wajib. So zakat fitrah ni adalah antara isu yang hot lah waktu bulan Ramadan ni. Betul. Okay. So tanpa berdengar lagi Encik Sabirin, ataupun boleh panggil Sabirin Boleh. nak tanya. Orang selalu kata, ataupun ada yang tak puas hati lah, dia dah bayar cukai. Lepas tu dia kata, kenapa kena bayar zakat? Cukai tu dah macam, dia kata dari kacamata dia dah nampak macam similar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Faiz jemput saya pada hari ini. Bila kita nak bandingkan atau kita bincang pasal cukai dengan zakat ni memang dua perkara yang berlainan ya, walaupun antara tujuan dia sama ya. Kita kena keluar duit lah untuk bantu masyarakat dan sebagainya. Betul. Tapi secara umumnya, perincinya, cukai ini adalah ketetapan yang diperlukan untuk perkara-perkara semasa ya, di mana zakat ni adalah keperluan yang wajib bagi semua umat Islam untuk menunaikannya, sebab dia adalah sebahagian daripada rukun Islam yang 5 ya. Kenapa kena tunaikan zakat? Salah satunya seperti saya maklumkan tadi lah, salah satu daripada rukun Islam yang 5 ya. Lepas mengucap solat, kita kena tunaikan zakat. Itu antara yang wajib. Dan jika kita teliti zakat ni salah satu daripada rukun Islam, kita dapat lihat kita kan sekarang ni juga ada ramai yang teruja untuk membantu masyarakat, CSR dan sebagainya. Jika kita teliti dalam rukun Islam yang 5 ni, satu saja rukun Islam yang menyeru kita untuk membantu masyarakat, ya, itu dengan berzakat. Yang lain-lainnya kebanyakannya adalah fardu yang kita buat untuk diri sendiri. Ucap, solat, tunaikan haji dan sebagainya, puasa dan sebagainya kan. Ini adalah antara kaedah kita boleh membantu masyarakat lah. Kita dapat lihat daripada di sebalik keperluan untuk menunaikan zakat. Ya. Dia punya, orang kata apa, dia punya jis, dia punya beauty kan. Untuk menunaikan tanggungjawab zakat ni, sebenarnya untuk kita membantu. Ya. Yang CSR tu okey lah untuk masyarakat semasa dan sebagainya. Tapi ini adalah antara sesuatu yang telah ditetapkan dalam Islam. Kita kena bantu masyarakat antaranya. Dan selain daripada itu, yang ketika kita lihat kepada cukai tadi, juga ia membantu kepada perkembangan ekonomi dan juga negara. Jadi sebenarnya kedua-duanya adalah perlu. Tapi dekat Malaysia ni, boleh dikatakan umat Islam ada something special ya. Sebab saya tengok dekat luar negara, zakat yang dibayar oleh umat Islam tidak dianggap sebagai cukai, rebate cukai. Ia dianggap sebagai deduction. Di negeri lain? Di negara lain, yes. Okay. Dekat Malaysia ni, kalau tak salah, antara satu daripada a few, kalau ada negara lain, yang boleh gunakan pembayaran zakat tu sebagai rebate ya? Ya. Itu juga antara uniknya
negara ini di mana mereka melihat zakat ni adalah satu perkara yang penting juga untuk tanggungjawab sebagai seorang Islam dan juga tanggungjawab kemasyarakatan. Di mana bagi penduduk di negara Malaysia ni setiap individu yang menunaikan tanggungjawab zakat ni boleh mendapat rebate 100%. 100%. Atas zakat yang ditunaikan. Tapi perlu ditunaikan kepada pusat-pusat zakat yang pentingnya seperti yang tuan cakap tadi lah, perlu ditunaikan di institusi-institusi zakat yang telah dilantik oleh setiap negeri, yang ditauliahkan. Sebab nak claim tu perlukan resit, dan resit yang diterima adalah resit daripada institusi atau agensi yang telah ditauliahkan untuk bayar zakat. Okay. Kalau tak ada resit, bayar macam mana pun tak boleh buat tuntutan. Tak boleh buat tuntutan, tetapi tetap sahlah kalau bayar kepada asnaf yang layak. Yang layak. Dia ada fatwa negeri masing-masing lah. Kalau di negeri Selangor, fatwanya katakan sah, tetapi berdosa. Sebab tidak mengikut perintah Ulul Amri, iaitu perintah Ketua Negeri Selangor, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang mengatakan setiap bayaran zakat perlulah melalui institusi zakat yang dilantik. Okey, faham. Sabri nak tanya sikit lah soalan yang light-hearted sikit. Tadi Sabri ada cakap pasal rukun Islam yang kelima. Kat sekolah agama dulu kita belajar rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5 dan zakat ni dikatakan rukun Islam yang keempat. Lepas tu bila Google zaman sekarang ni ada jadi rukun Islam yang ketiga pula. So jadinya pihak zakat Selangor ni pilih tak payah sebutlah rukun Islam yang mana, salah satu daripada 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, betul. Sebab ada pandangan, ada kata 3 macam kata tadi lah. 3, 4. Jadi yalah kita mengambil kira lah pandangan tersebut. Jadi kita ambil langkah yang antara 5 tu. Antara 5. Okay. So sekarang ni bulan Ramadan dan kita perlu bayar zakat fitrah lah. Ada time limit dia sebelum pagi raya. Fitrah sebelumnya solat pagi raya. Okay, sebelum. Okay. Dia uniknya ada yang katanya afdal pagi raya tersebut. Afdal maknanya dilewatkan sebelum pagi sembahyang raya tu. Tetapi ada pandangan kata mengikut kesesuaian dan mengikut keselesaan, jadi kita tunai. Kalau kita bayangkan nak tunai semua pagi tersebut, ambil kita mau solat pagi raya pukul 3. Okay. So bila nak bayar tu, I tengok ada beza kadar-kadar untuk zakat fitrah tu. Boleh terangkan sikit tak? Okay. Untuk zakat, setiap zakat kita sebenarnya mengikut kemampuan seseorang tersebut. Satu, kalau tak mampu langsung tak perlu bayar. Okay. Kalau mampu berbayar mengikut kemampuan tersebut. Contoh kalau katakan nisab sekarang 20,000. Kalau ni zakat harta lah, bukan fitrah Okay. Nisab sekarang 20,000. Tu biasa 20,070 lah. Okay. Saya ada harta dalam 30,000. Jadi saya bayar 2.5% daripada 30,000 je. Saudara Faiz ada 1 juta, bayar 2.5% 1 juta. Jadi nilai dia berlainan. Tapi kemampuan saya itulah 30,000 je. Kan harta yang saya ada, tuannya dah 1 juta. Banyak, kena bayar banyak lah. Sama dengan zakat fitrah. Kita ikut kemampuan beras yang kita makan. Kalau kita makan beras super special tempatan 5% hancur tu, dulu ada, kita bayar basic RM7. Tapi kalau kalau saya makan beras special tu lah, saya bayar RM7. Kalau macam Cik Faiz makan beras mati yang harganya lebih daripada RM46 tu, kena bayarlah RM21 setiap orang. Jadi bezanya kemampuan masing-masing. Tapi kita tidak juga menzalimi mereka-mereka yang makan beras dengan harga yang tinggi disebabkan oleh keperluan. Maksudnya kalau ada sakit, kena makan beras yang memang tak ada gula, itu bayar biasa RM7. Bayar biasa. Tapi kalau dia mampu, bayarlah lebih. Okey. Yang RM7.5 ni berdasarkan apa tu? Berat ke? Tak. RM7, RM14, RM21 berdasarkan harga beras tu. Harga beras. Lagi mahal, maksudnya menunjukkan kita lebih mampu. Jadi kita bayarlah lebih. Kan kemampuan macam tadi, saya zakat harta ada 30,000 je, saya bayar 25% daripada 30,000. Faiz ada 1 juta, bayar besok 1 juta. Jadi jumlah berbeza.
Okey. Itu kalau untuk zakat harta dan cukup nisab. Tetapi macam mana pula kalau harta tu disengaja dibahagi-bahagikan supaya dia bawah nisab? Contohnya nisabnya 20,000 lebih. 20,000. 20,070 Okey, dia letak 18,000 Sorry, dekat 24,000. 24,000 okey. Dia letak 20,000 dekat ASB contohlah. Lagi 20,000 dia letak dekat tabung Simpanan. bank pula. 20,000 dia letak dekat tempat-tempat lain lah. Dia separate kan. Tapi kalau ditotalkan secara accountingnya boleh lepas nisabnya. Macam mana tu? Kiraan dalam Islam pun sangat hebat dan pandai. Dia akan kira semua tu. Dia semualah. Ya, as long as menepati syarat-syarat mengeluarkan zakat. Islam, merdeka, sempurna milik, cukup haul, cukup nisab. Itu baru cukup nisab. Kategori yang sama, harta yang cair boleh digunakan sempurna milik lah. Ya, cukup nisab lebih 24,000 tu kena bayar. Walaupun you letak dekat ASB, you letak dekat saving account ada 8 kan. Sikit-sikit tapi kira semua. Kira semua Itu kira bawah zakat harta di bawah nisab emas. Okay. Kita go a bit more serious sebab kita masuk di topik yang ni. Untuk rumah pula, saya tahu ya, ada orang dia ada rumah dah habis bayar tapi dia sengaja, boleh dikatakan sengajalah untuk refinancekan dia supaya rumah itu tidak liquid. Boleh dikatakan lah macam kalau duit dalam ASB atau duit dalam bank account liquid, bayarlah nisabnya lepas. Tapi kalau rumah tu harganya 1 juta, kalau tak ada hutang kena bayar zakat ke atas harta nilai rumah tu ke? Tak perlu. Tak. Kalau dia ambil kaedah refinance tu nak mengelakkan bayar zakat, mungkin tersilap langkah. Sebab apa? Kalau kita ada rumah 1 juta pun dia kira satu kategori yang saya maklumkan tadi lah. Untuk syarat mengeluarkan zakat, Islam, merdeka, sempurna milik. Aset rumah tu adalah aset harta tetap. Dia tak liquid lah. Tak liquid, kita tak boleh pakai sekarang dan sekarang. Kita kena go through proses nak jual, lawyer agreement take some time. Bila dah dapat duit cash tu baru kena zakat. Tetapi kalau dia buat refinance, dia dapat cash tu kena bayar zakat tu. Dah tersilap lah tu kat situ. Tu saya cakap mungkin silap langkah. Dapat cash kena bayar dulu. Tu kira pendapatan. Tetapi kalau rumah 1 juta tu pun tak dijual, tapi dia buat rental, jumlah rental tu dia kena zakat. Jumlah rental, income lah. Income. Boleh masuk sikit topik income tak? Sebab setahu saya zaman Rasulullah dahululah, tak ada zakat. Tak ada pekerjaan-pekerjaan yang bergaji macam zaman sekarang ni, lawyer, doktor. Sekarang ni dah ada lah. Zaman dahulu maybe tak ada. Betul kan kalau saya salah? Tak ada pun zakat harta. Maybe ada zakat pertanian, hasil pertanian, zakat harta. Tapi zakat pendapatan tu dulu tak ada. Tapi sekarang dah ada. So macam mana benda tu boleh diadakan lah? Jadi ini mungkin pandangan-pandangan daripada Islamic scholars lah. Bahagian Jabatan Mufti negeri-negeri dan sebagainya, dan hampir kebanyakan negeri bersepakat mengatakan zakat pendapatan tu perlu. Sebab dulu mungkin sebahagian jenis zakat tak ada. Sebab basic zakat dulu yang supaya saya katakan, dia tak ada zakat gaji yang fix monthly punya salary kan. Tapi as and when times goes dan bila berlaku evolusi, adjustment kena dilakukan lah. Tapi oleh Islamic scholars lah. Dulu tak kena, sekarang jenis zakat ni kena. Jadi zakat tu jenis zakat harta. Contohnya dulu mana ada zakat kripto. Sekarang dah ada, tengah dibangunkan. And even dulu tak ada zakat KWSP. Sekarang ada zakat KWSP. Sebab janji perkara tu adalah berlandaskan daripada harta yang boleh digunakan based on syarat-syarat tadi. Milik sempurna, nisab, terkena. Sebelum kita move on from this topic ya, nak tanyalah, harta tu perlu duduk dalam akaun yang syariah ke untuk dizakatkan? Contohnya lah dahulu, setahu saya ASB ni dia tidak fully syariah compliant. Jadinya zakat yang dikenakan hanyalah pada 74%. Yang lagi baki tu tak payah zakat. Tapi sekarang ni dikatakan 100% simpanan kita yang cukup nisab dan haul dalam ASB perlu dizakatkan based on 2.5% tu semualah. Kenapa ada perubahan itu, dan adakah betul zakat hanya dikenakan atas harta yang duduk di akaun-akaun yang patut syariah?
Sebenarnya untuk zakat ni memang patut aset yang patut syariah lah. Ya. Kalau macam ASB dulu memang tak ada lah akaun syariah. Jadi evolusi tu saya masih ingat dulu keperluan Jabatan Mufti mengatakan syariah tu tak silap saya at least 70 to 80% investment dekat produk syariah lah. So lepas tu tak silap saya sekarang memang dah patut syariah. Jadi bolehlah kita 100%. 100%. Sebab yang tak patut syariah tu minimal je. Jadi dianggap sebagai 100% lah. Okey, nanti kita masuk balik topik ni dengan EPF ya. Tapi sebelum tu nak tanyalah, kita duduk cakap pasal kena bayar zakat, kepentingan bayar zakat, hikmah-hikmah dia. Macam mana nak bayar zakat ni sebenarnya? Ada berapa banyak saluran? Bayaran zakat ni kalau di negeri Selangor lah ya. Negeri lain mungkin berbeza. Kalau tradisionalnya lah, kalau orang kata dulu, orang kata old school, dia datang ke Cawangan lah. Ramai yang prefer datang ke Cawangan. Kenapa ya? Sebab especially bulan puasa, mereka ni sanggup naik transport, datang bawa anak. Sebab mereka merasakan bila bulan puasa ni kan, walaupun bayar zakat fitrah je, RM7-14 kan, dia dah jadi macam culture, macam pesta setahun sekali bulan Ramadan. Mungkin dia sebahagian daripada sambutan bulan Ramadan. Selain daripada culture petang kena pergi bazar Ramadan dan malam solat tarawih, that is part of the culture setahun sekali. But that's very good. Sebab kalau dia bawa anak-anak dia akan tanya apa kita buat kat pusat zakat, lembaga zakat Selangor ni, dan dia boleh explain. Ya. Dan dapat tengok suasana lah. Dan kadang-kadang daripada tak faham kan anak tu kan, dia dah tahu, dah faham, lalu terjadi budaya nak datang juga. I see. Maknanya dia ada satu phrase dalam bahasa orang putih, show, don't tell. So you show you paying. Betul. Instead of you tell the kids, you kena bayar zakat, tapi you buat siap-siap dekat online ke apa ke, tapi dia tak nampak. Faham. Tapi itu yang memilih budaya tersebut. Tapi saya percaya ramai-ramai yang gen baru ni, mereka lebih agresif lagi, nak cepat, nak pantas, nak mudah, nak murah dan sebagainya. Ramai juga yang tengah opt untuk atas talian. So kami memang ada website sendiri, portal kami sendiri, boleh direct terus kepada portal kami www.zakatselangor.com.my. Boleh terus buat bayaran di sana, zakat fitrah ke, zakat-zakat lain ke, situ one stop center. Masuk je, dia 3 perkara. Satu, masuk boleh buat taksiran, boleh buat bayaran, dan lepas tu boleh semak penyata. Situ je. Kalau gen yang baru ni, dia lebih nak on fingertips je kan. Boleh buat dekat situ saja. And it's actually very good sebab I pun bayar kat lembaga zakat Selangor. And apa-apa yang dah bayar sebelum-sebelum ni, letak IC je, dia boleh nampak lah apa yang kita dah pernah bayar sebelum ni. Dia ada rekod lah. Rekod tu tak hilang lah so far. Alhamdulillah. Tapi nak tanya lah, kalau kita tengok dekat so many platform sekarang ni, sebutlah Maybank to You, Touch 'n Go, semua dah ada tempat untuk bayar zakat di situ. Betul. Be honest, adakah Sabrin lebih prefer kita bayar direct to lembaga zakat Selangor punya website ataupun bayar melalui ejen-ejen ni? Sebab maybe ada potongan sedikit. Sebenarnya kalau nak jawab tu banyak sentimen tu. Yang penting bayar zakat. Which channel, terpulang, terpilih mana mudah lah. Mana mudah, selagi ialah pihak zakat Selangor pun dah kira juga kos dia macam kata tadi kan. Dia dah fikir lah. Fikir ada kos tu dan sebagainya. Itu semua daripada bayaran pihak amil. Daripada jumlah yang kami terima tu, total zakat, dia ada bagian amil. Oh, maknanya kos-kos banking semua tu? Kos semua amil? Backed by amil. Oh, amil proportion. Oh, okay, faham. Oh, saya tak ada masalah lah. Agian kita tak usik. Okay. Agian hanya untuk semua asnaf, 8 asnaf yang layak lah. Yang layak, okay. Okay, waktu saya nak bayar dekat lembaga zakat Selangor tu, nak pakai kad kredit, tak boleh. Kalau bukan yang syariah compliant credit card Betul. Apakah the basis of that? Sebab kad kredit tu tetap penyaluran sahaja daripada maybe my bank account ke, through the credit card, bayar sana. Tak ada, to me lah, I selalu habiskan pembayaran credit card, tak pernah ada
paki lah outstanding dalam kad kredit. So tak ada unsur-unsur bunga ke apalah formal credit card. Tapi kenapa pihak Zakat Selangor tak benarkan penggunaan kad kredit yang tidak patuh syariah? Pelbagai pandangan Islamic scholars lah kan. Ada yang melihat bahawa walaupun Cik Faiz punya kad tu tak ada buat sendiri, tak ada transaction yang riba directly lah, tapi dilihat secara keseluruhan entiti tersebut mungkin ada melakukan perkara-perkara yang tidak 100% syariah compliance. Jadi kalau kita ada option, bank A commercial, bank B Islamic, baik kita ambil yang Islamic lah. Okay. Sebelum kita teruskan soalan ya, kita akan rehat sebentar. Jumpa lagi sekejap lagi. Assalamualaikum dan kembali kita lagi ya dengan CEO Lembaga Zakat Selangor, Encik Sabirin. Soalan yang kita nak sambung adalah soalan yang agak orang nak tahu. Kita duk bayar-bayar zakat ni patutnya diagihkan. So boleh tak cerita sedikit sebanyak proses penagihan zakat-zakat ataupun duit zakat ni lah? Ni daripada proses penerimaan borang lah. Proses operasi. Bila terima, kami ada dua bahagian agihan ni. Satu agihan dengan siasatan, satu agihan tanpa siasatan. Oh, okay. Agihan tanpa siasatan ni tak banyak lah. Ni macam rutin punya agihan. Seperti agihan kepada mu'alaf, beliau masuk Islam. Mu'alaf ni dah di-register lah. Dah register. Yang lain kena buat siasatan. Kena buat. Especially asnaf, nak daftar asnaf fakir atau miskin yang baru. Dah dapat borang, dapat dokumen, kami kena pergi rumah. Kena pergi rumah, okay. Kena view site. Site visit lah. Site visit memang kena pergi. Tengok rumah, dalam rumah, ahli isi rumah, apa dekat rumah, semua kena tengok. Sebab kita nak ensure penerima ni memang layak. Itu yang kadang ada yang kata, kenapa susah sangat kan nak diluluskan. Sebab tu tanggungjawab kami. First, asnaf kali pertama memohon, kami kena pergi, visit, kena ensurekan dia bawah fakir atau miskin. Berlainan kategori tersebut. Dan bantuan dia pun berlainan. Jadi lepas lulus, kami akan proses mula dan mulalah bantuan. Dan bantuan ni pun ada kalanya dia bukan sekali masuk semua. Dia mungkin berkala. Contoh, yang cepat bantuan kewangan dan bantuan makanan. Itu kena cepat lah. Kadang bantuan sewa rumah ni yang kadang-kadang lama. Sebab mereka kena dapatkan tenant agreement. Daripada tuan rumah lambat bagi, jadi kami lambatlah proses. Bukanlah lambat proses, tunggu dokumen tu. Tak sampai, susah nak proses. Tu antara proses. Tapi memang kena verify. Kena verify Kena verify. Ada tak experience daripada Encik Sabirin sendiri ataupun pegawai-pegawai dah pergi, lepas tu tengok memanglah dia ni isi borang, tapi dalam rumah tu ada TV 65 inci. Macam tak layak lah. Ada tak? Ada, tapi kita akan teliti juga. TV 65 inci tu mungkin memang dah sedia ada. Orang derma ke dan sebagainya kan. Jadi dia tak terkira daripada kaedah pengiraan hak kifayah mereka. Dan kadang mereka duduk rumah pusaka. Kan? Itu pun tak dikira lah. Kita pun takkan nak minta diorang jual rumah tu kan. Dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan semata-mata. Maknanya mereka boleh ada ruang untuk explain lah kenapa ada. Ini, kenapa itu. Itu sebab pegawai kami mesti ada dan terangkan apa bantuan yang layak dan sebagainya. Kadang ada yang minta pelbagai, tapi tengok pendapatan mereka hanya layak untuk 1-2 jenis bantuan je. Jadi situlah kami kena teliti, sebab kalau fakir miskin ni dia akan setahun bantuan tu berterusan. Lepas tahun nanti baru kita review. Bila review tu kena datang site visit lagi ke? Tengok keperluan. Kalau dia maklumkan berpindah dan sebagainya, kita perlu tengok site visit. Ada tak kes di mana seorang yang asnaf ni dari bentuk fakir dan miskin ni, dengan kejayaan dia untuk membangunkan ataupun dari segi nasib rezeki dia boleh keluar daripada keadaan fakir dan miskin, dan dia tetap marah lah bila pihak Zakat Selangor nak keluarkan dia daripada kategori fakir dan miskin ni. Sebab nanti dah tak dapat lagi lah duit zakat ni. Ada tu memang ada lah. Ada pelbagai manusia penerima pelbagai pandangan mereka masing-masing lah. Ada yang setuju,
Ada yang kita tak sempat nak bawa banci pun, dia datang kat kita bawa surat dia nak keluar. Nak keluar. Dia dah berjaya lah. Dia dah tak nak terima lagi. Tak nak. Ada yang siap hantar surat terima kasih kerana beri bantuan selama ni, dia nak keluar juga. Itu pun ada. Yang terima seadanya pun ada. Yang kadang-kadang yang tak menerima, yang marah tu pun adalah, saya tak nafikan lah. Mungkin tergelintir lah. Tapi mereka kena faham lah tanggungjawab kami setakat tu, dan bantuan ni perlu diperuntukkan kepada orang lain pula yang layak. Peruntukkan pada orang lain. Boleh tanya tak, pembahagian penagihan zakat ni, adakah ia sama banyak dengan penerimaan duit zakat setiap tahun? Okey. Jika kita lihat financial statement kami lah yang kami keluar, prospektus dan sebagainya, memang akan melihat jumlah kutipan melebihi agihan pada hujung tahun, macam tahun lepas kan. Kutipan pada tahun 2022, 2023 saya tak boleh memaklumkan lagi, belum audit. Okay. 2022 kutipan zakat adalah sebanyak 1.07 bilion. Ya. Agihan sebanyak 1.05 bilion. Mana bagi 200 juta tu? Kan? Sebab untuk makluman semua ya, kutipan yang tinggi hanya 2 kali setahun, iaitu bulan Ramadan dan bulan Disember. Dan kutipan yang tertinggi adalah pada bulan Disember. Bayangkan. Dan kutipan yang tertinggi dalam tahun tu adalah 10 hari terakhir Disember tersebut. 10 hari terakhir. Dia nak kerja apa ni? Income tax mungkin. Yang macam kita discuss tadi lah. Saya lah salah seorang. Saya bayar 31 hari Disember. Orang-orang yang macam ni lah kami tak sempat nak agihkan pada tahun tu. Okay. Jadi bila bayar 10 hari terakhir, kami terima wang agihan yang sangat tinggi. Jadi kami kena allocatekan betul-betul. Pastikan agihan tu tepat. Jadi tak boleh dapat ni besok pagi. Dapat ni besok pagi, nak semata-mata nak lengkapkan 31 Disember. Itu je. Tapi walau bagaimanapun, mengikut ketetapan Mufti Negeri Selangor, agihan tu perlulah diselesaikan bagi dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan. Okay. Jadi kalau kita terima Cik Faiz punya pada 31 Disember, kami boleh agihkan sehingga tempoh bulan 6. Bulan 6. Okay. Walau bagaimanapun untuk agihan ni pun saya maklumkan tadi, tak boleh dapat ni besok habis. Tak. Sebab kami ada bantuan agihan yang berkala setiap bulan without fail. Bantuan makanan bulanan kami ada dalam 18,000 penerima. 18,000 di Selangor. 18,000 di Selangor. Jadi kita tak boleh habiskan Januari punya. Sebab nanti Februari, March, April kalau tak ada orang bayar, macam mana kita nak allocatekan duit? Jadi kita kena leverage kan ikut tempoh maksimum 6 bulan. Okay. Itu sebab kita tak bolehkan dapat ni habiskan hari ni. Sebab bantuan sewa rumah, kita kan bayar every month. Januari, Februari kena allocatekan. Jadi ada fix agihan yang kita kena allocatekan sebelum agihan yang one off. Dibajetkan lah. Okay. Dan duit yang berlebihan ni, contohnya bulan Januari mesti ada banyak duit lebih lah kan, sebab bulan Disember ramai orang bayar. Adakah ia diletak di bawah bantal ataupun di akaun-akaun yang memberikan pulangan? Menarik soalan tu. Biasanya kami akan terus allocatekan ke dalam pool-pool yang nak diberikan. Akaun pulangan tu very minimal saja. Fixed deposit ke? Bukan? Ada yang fixed deposit, tapi lebihan tu kita akan masuk dalam pool agihan tu semula. Duit agihan tak boleh campur dengan duit amel, corporate dan sebagainya. Tak boleh. Dia ada akaun yang lain lah. Akaun lain. Apa-apa lebihan daripada akaun agihan akan dimasukkan kembali dalam akaun agihan. Dan kami akan agihkan juga melalui saluran agihan lah. Okay. So kita cakap pasal financial statement, kita cakap pasal agihan. Siapa yang monitor benda ni? Audit, apa audit proses dia? Okay. Untuk makluman, di Lembaga Zakat Selangor, kami ada pelbagai audit yang untuk memastikan ketelusan keuangan kami dan aktiviti kami. Selain daripada audit dalam, kami juga diaudit oleh audit yang dilantik, audit swasta dilantik. Ya, ada companies lah. Kami akan dilantik untuk audit akaun kami, dan selepas tu ada juga audit negara yang akan mengaudit kami. Selain daripada itu, audit MAIS, kami bawa MAIS juga akan masuk audit kami. Dan juga selain daripada audit operasi, audit quality, dan kami juga ada outsourcing audit swasta lagi untuk operasi-operasi kami. Jadi tidak kurang 4 hingga 5 audit dalam setahun lah. So jadinya kalau ada tuduhan-tuduhan
dari segi ketidaktelusan tu bolehlah tengok audit report Boleh, tak ada masalah. Memang Okey. itu antara inspirasi kami lah, dan juga apa yang kami lihat sebagai satu perkara yang penting ya, iaitu compliance, integrity, sebab kami memegang amanah bayaran zakat daripada Encik Faiz dan sebagainya kan. Jadi kami kena memastikan ketelusan dan juga bagaimana wang tu diagihkan dengan sebaik mungkin. Kalau macam itu nak tanyalah, sebagai pembayar zakat yang tinggal di Selangor tetapi kerja di Kuala Lumpur ataupun tinggal di Negeri Sembilan tapi kerja di Johor, cross border dia nak bayar zakat kat mana sebenarnya ni? Itu pun soalan yang menarik. Pandai Cik Faiz. Okey, ada pelbagai pandangan ulama ya. Dan in fact setiap negeri pun ada fatwa-fatwa masing-masing. Contoh saya ambil yang dekat je lah. Jika yang tinggal di Selangor tetapi bekerja di Kuala Lumpur kan, kerja balik, duduk balik kat Selangor kan, nanti nak minta bantuan pun minta bantuan daripada zakat Selangor, tak boleh minta bantuan di negeri lain. Oh, dia tengok tempat tinggal ya? Je, untuk mohon bantuan je. Okey. Tapi ada praktis para sahabat juga. Kena bayar zakat dikeluarkan yang dikeluarkan daripada tempat dia bekerja. So bekerja kat tempat A, duduk kat tempat B kan. Jadi kedua-duanya perlu. Kalau di Selangor mengatakan perluan bayar zakat tu adalah di tempat dia tinggal dan juga tempat dia bekerja. Sama ada bekerja duduk balik Selangor kena bayar juga, atau dia di Selangor balik tempat lain pun kena bayar juga. Tapi negeri-negeri lain pun sama juga. Macam tu juga. Jadi mana nak bayar? 50-50 boleh tak? Jadi pandangan ni macam tu lah. Mengikut keselesaan. Jadi tunaikan zakat di kedua-dua tempat pun boleh, atau di tempat dia mengeluarkan hasil tersebut pun boleh. Kalau cakap pasal hasil kalau dia zakat syarikat pula macam mana? Dia ada HQ di Selangor, contohnya Rawang, tapi dia pergi hasil penjualan kereta dia satu Malaysia, tapi kebanyakan di Kuala Lumpur lah. So macam mana company ni nak buat dia punya pembayaran? Takkan nak bayar 13 negeri kot. Susah. Boleh tapi macam bersepah pula. Tapi itulah sebaik-baiknya, dan beberapa bank pun amalkan macam tu. Bank untuk keadilan. Keadilan sebab customer dia ada banyak di semua negeri dia akan based on percentage revenue hasil yang dia perolehi di negeri tersebut. Kalau di negeri A 50%, dia akan jumlah zakat dia akan bagi 50% kat negeri tersebut. Termasuk negeri lain kalau B, C, D, E, dia akan ikut percentage hasil tersebut. Itu fair dan saya rasa pun memang adil lah. Okey. Encik Sabrin, sebelum kita take a break, nak tanya satu soalan. Kalau penonton channel Financial Faiz ada yang rasa dia adalah golongan asnaf, tapi dia tak pasti aku ni asnaf ke tidak. Kadang-kadang dia tak pasti. Kadang dia, aku ni fisabilillah ke? Contohnya. Adakah dia berjuang untuk kerjaan Allah? Okey, dia tak tahu. Apakah proses dia? Adakah dia boleh pergi ke branch Zakat Selangor untuk tanya, and then diberikan penerangan, and then kalau dia betul asnaf dan dia layak, apa proses seterusnya? Dia asnaf seperti kita maklum ada 8 kategori lah. Untuk kategori yang biasa dan mudah, fakir dan miskin tu kita ada pelbagai kaedah yang mudah. Satu, nak pergi cawangan pun boleh lah, tanya di cawangan. Yang kedua, kami ada staff-staff kami juga akan membuat bancian pergi throughout the states ya, throughout the district, daerah semua ada. Boleh tanya mereka juga. Dan tak cukup tu, kami ada melantik tidak kurang daripada 2,000 penolong amal karyah kat setiap masjid di negeri Selangor dan surau. Boleh tanya wakil-wakil tersebut kalau untuk memastikan mereka fakir atau miskin. Fakir dan miskin tu penyeraan dia standard lah, ikut hak kifayah, kelayakan dan sebagainya. Hak kifayah tadi berapa? 2,000? Di negeri Selangor, kiraan mudah standard adalah 2,990 bagi isi rumah jumlah 6 orang. Suami, isteri, anak 4 yang bekerja, yang sekolah dan sebagainya. Untuk household 6 orang, 2,990. Jadi kalau household 3 orang, berkuranglah dia punya pengiraan dia. Okey. Tapi kalau untuk yang macam student, macam mana apply tu?
Student biasanya boleh apply melalui institusi mereka. Kalau di Selangor kami ada tidak kurang daripada 14 institusi yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor sebagai amil. Sama ada boleh maklumkan dekat situ ataupun student ni biasa di bawah golongan keluarga asnaf lah kan. Fakir miskin. Ketua keluarga lah elok berdaftar. Sudah ada connection kat situ lah. Kalau ketua keluarga tu dah berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor sebagai asnaf fakir atau miskin, semua bantuan yang layak bagi kategori fakir dan miskin boleh diberikan. Termasuk anak dia kalau belajar, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di IPT pun boleh dibayarkan. Tapi betul tak kalau saya nak cakap, sebab kadang-kadang ada orang kata dalam berita lah, dia rasa dia layak untuk dapat bantuan tapi dah apply tak dapat pun. Adakah tanggungjawab asnaf itu sendiri perlu ada untuk memastikan borang itu diisi dengan betul, untuk memberikan kerjasama kepada pihak Zakat Selangor? Dia sebenarnya kalau kata tak dapat dan sebagainya, mungkin ada berbagai faktor lah. Satu mungkin dokumen tak lengkap, satu mungkin memang tak layak, kan? Satu mungkin nak dihubungi pula tak dapat. Sebab kadang hantar borang, kita nak kena pergi rumah, jumpa, telefon tak angkat dan sebagainya, pelbagai faktor. Tapi yang pasti kalau memang layak, InsyaAllah patut dapat. InsyaAllah. Mungkin isi borang tu tak betul dan sebagainya, kan kita hubungi pun tak dapat. Mereka tunggu, kami pun tak tahu macam nak kontak. Mungkin itu antara miscommunication tengah. Tapi kalau cakap pasal borang ya, macam mana pula dengan gelandangan ya? Sebab kadang-kadang gelandangan ni boleh dikatakan dia ada masalah mental. Memang ada, okay? Yang setengahnya lah. So macam mana orang macam ni nak isi borang untuk mendapatkan bantuan selain daripada orang lain bantu dia lah? Adakah pihak-pihak Zakat Selangor ada membuat apa dia panggil lah, on the ground punya search ke untuk cari siapa yang betul-betul perlukan, kita akan tolong masukkan di dalam sistem? Seperti yang saya maklumkan tadi lah, on the ground untuk mencari Lembaga Zakat Selangor, kami tidak hanya menunggu di cawangan macam tadi lah. Tunggu pun tunggulah sebab ada yang nak datang. Betul. Tapi selain daripada itu, kami ada inisiatif atau dia boleh panggil KPI untuk mencari asnaf, mencari satu Selangor, 9 daerah. Di sini satu staf kami lah pergi mencari bahagian agihan. Tak cukup tu yang kami lantik 2,000 penolong amil. Dekat di setiap masjid pakcik-pakcik yang kat masjid tu, imam-imam, bilal-bilal, tu siap tu lantik. Sebab kat daerah tu mereka yang lebih mengenali ahli-ahli karya tersebut. Macam kami mana kenal sampai kalau dekat ujung Selangor tu kan, itu diorang yang lebih arif. Lantik diorang. Diorang pun ada KPI. Kena hantar dan cari dan sebagainya. So jadi kalau kami ada nampak lah orang yang dia ni perlu dapatkan bantuan, kami boleh report, Boleh. salurkan dia Memang ke pembantu amil tu lah. boleh. Even pembantu amil memang kena cari juga. Setiap minggu, setiap bulan mereka kena cari dan dapatkan. Dan kalau jumpa mana-mana yang rasa macam layak, boleh maklumkan penolong amil di daerah tersebut, maklumkan aduan pelanggan di Lembaga Zakat Selangor pun boleh. Oh, okay. On the phone boleh. On the phone. Kami memang ada satu task force. Kalau untuk yang urgent kami panggil Squad Saidina Umar SSU. Di mana kadang-kadang mereka ni standby 24 hours. Sebab yang kalau bantuan ni kita bukan boleh, kadang-kadang yang urgent tak boleh tunggu sampai esok. Contoh kalau rumah terbakar. Kan at least rumah terbakar, bila dapat maklumat, timnya akan pergi. Pergi at least buat masa tu, yelah memang mereka tak tolong padamkan api kan. Itu juga bomba. Mereka datang sekurang-kurangnya bagi at least wang kecemasan cash masa tu. Sebab malam tu mungkin dia nak makan, beli selimut, tempat tinggal dan sebagainya. Itu bantuan cepat, segera, instan yang kami boleh bantu. Okay. Tak kira asnaf atau bukan asnaf. Faham? Sebab kami lihat bantuan tersebut adalah keperluan sama ada. Kalau bukan asnaf, dia masuk bawah kategori fisabilillah. Alhamdulillah. Satu soalan sebelum kita berehat ya. Kenapa nama squad tu Saidina Umar? Sebab beliau antara sahabat-sahabat yang sangat orang kata terkenal untuk membantu dan sebagainya lah masa tersebut. Sesuai. Okey, kita akan berehat seketika dan kita akan jumpa lagi selepas ini.
Assalamualaikum dan kita kembali untuk episod kali ini dengan CEO Lembaga Zakat Selangor Encik Muhammad Sabirin. Alright, so soalan yang seterusnya adalah nak cakap pasal KWSP. Sebab KWSP ni dia punya dividen baru je keluar itu, and ada orang tanya, bukan ada orang lah, memang ramai orang tanya lah, perlu bayar zakat ke? Tapi kena faham KWSP ni dividen dia bukan macam ESB. Boleh keluar terus pakai. For most people tak boleh pun keluar duit tu. Dia kena tunggu umur dia sampai 50 ataupun 55, ataupun dia ada buat pengeluaran-pengeluaran yang spesifik, contohnya nak beli rumah, untuk sakit. So adakah pengeluaran-pengeluaran ni perlu dibayar zakat? Itu nombor satu. Dan KBSP pun ada akaun syariah dan akaun konvensional. So mana satu, adakah dua-dua kena bayar zakat, ataupun macam kita cakap tadi, yang konvensional maybe tak payah bayar. Macam mana ya? Okey. Yang pertama untuk zakat KWSP sebenarnya wajib dikeluarkan. Kita kena refer balik syarat zakat tadi. Selain Islam, merdeka, sempurna milik. Sempurna, liquid. Kalau KWSP tu macam Cik Faiz ke tahun saya, kita bawah 50, tak boleh keluar, tak boleh keluarkan lagi. Yes. Maksudnya tak sempurna milik. Jadi tak perlulah, tak wajib. Jadi tapi kalau kita atas 50 dah boleh keluar, jadi wajiblah tunaikan KWSP sebab dah sempurna milik. Dan sebab walaupun kat dalam tu walaupun kita keluarkan 10,000, tapi total KWSP tu dah melebihi daripada nisab, jadi kena. Once kita keluar, available untuk keluar, kena walaupun sebahagian. Lagi-lagi lah kalau umur dah 55, keluar semua. Memang kenalah semua, dah 2.5%. Ya. Ataupun dah umur 55 tapi kita tak keluarkan. Tapi boleh keluarkan sebab dia dah harta milik sempurna. Betul. Cuma kita tak keluarkan je. Dia dah jadi kategori macam savings account. Savings account, okey. Ada duit tapi kita tak nak keluarkan, tapi dah boleh keluarkan, kena. 2.5%. 2.5% kena cukup haul ke? Tak, as and when dapat keluar. Sebab dia dah terkumpul lama lah ya. Terkumpul lama. Tapi bila dah masuk dalam saving accounts, tahun depan kena tunggu setahun lah. Tunggu setahun. Tapi bila masa tu memang kena bayar terus on the spot. Okey, faham. Jadi mengenai akaun syariah tak syariah tu, dulu tak ada akaun syariah, memang wajib bayar secara semualah, mutlak. Dan sekarang ada akaun syariah, terbaiknya kita tukar kepada akaun syariah lah. Betul. Memang 100% kena. Tapi kalau yang belum tukar tu pun sebenarnya kena. Tetapi belum lagi ada ketetapan mutlak sama ada keluar bayar semua ke, bayar separuh ke dan sebagainya untuk akaun yang bukan syariah. Tapi yang sebaiknya bayar je lah semua 25%. Lagi afdalnya tukarlah terus kepada akaun syariah. Kan? Jadi memang terang-terang kebayar zakat dan memang dia patuh syariah. Tapi kalau dia masih ada lagi akaun konvensional tu, sebab kadang-kadang mereka menyebut tentang pulangan yang tinggi sedikit lah berbanding dengan akaun syariah. Walaupun tahun ini punya announcement 5.5% untuk akaun konvensional dan 5.4% sedikit rendah saja untuk akaun syariah. Tapi ramai yang masih tetap ingin simpan akaun konvensional tu. Adakah cara untuk dia menyucikan harta dia? Kalau kita tahulah kan berapa peratus tidak syariah dalam akaun tersebut, kita bolehlah tolak jumlah yang tersebut, kita bayar yang syariah saja. Katakan akaun KWSP tu kita dapat tahu 80% syariah dalam akaun tersebut, kita cuma tunaikan darat 80%. Macam ESB dahulu-dahulu lah. Sama ya. Okey. So tapi kalau kita masuk ke topik saham dan Bursa Malaysia pula macam mana nak bayar zakat untuk orang yang memegang saham-saham ni? Dia ada nilai, dia ada portfolio, dia boleh baca. Tapi dia punya saham ni kadang turun naik sepanjang tahun tu. Adakah dia ikut calendar day ataupun dia ikut average turun naik dia pada satu tahun yang lepas? Macam mana tu? Okay. Saham ni saya fahamkan dia ada dua jenis ya. Satu yang pasif, iaitu yang kita letak dalam mana-mana company kan. Hujung tahun baru kita dapat dividen dan sebagainya. Yang tu kita kira baki kita di hujung tahun lah. Sekali ya. Dan kalau yang aktif punya ni, yang macam tadi Cik Fazil kata naik turun tu kan, jangan bayar masa turun. Kita akan kira sampai hujung tahun jumlah saham yang ada hujung tahun dan bercampur dengan keuntungan dalam tahun tersebut. Terdarab 2.5%. Termasuk keuntungan sekali ya? Ya.
Ini okey. Tadi kita cakap pasal KPSP, lepas tu kita cakap pasal saham. Macam mana pula dengan satu investment yang ramai juga orang Islam buat di Malaysia ni, ASB financing. So kita ada ASB tu boleh dianggap mudah lah cara kira dia sebab dia liquid. So anggap dia macam savings, kira lah satu nisab 1 tahun. In fact ASNB kalau pergi website dia boleh siap kira-kira untuk kita berapa kita kena bayar ke atas simpanan kita di dalam ASB account ASNB tersebut. Tak kisahlah ada ASB lah, ASB 2 lah, ASB 3 lah, ASNB 1, 2, 3. Tapi macam mana pula dengan account ASB financing? So, maksudnya kita mengambil hutang untuk mendapatkan satu sijil ASB, contohnya sebanyak RM200,000. Dan tiap-tiap tahun kita akan dapat dividen ke atas kita punya pegangan RM200,000 tu. Tapi sebenarnya RM200,000 tu bukan duit kita, sebab RM200 per sijil tu di backkan oleh hutang RM200,000 juga. So macam mana tu? Balik kepada syarat zakat tadi. Islam, merdeka, sempurna milik. Sempurna milik. So yang pada masa tu yang kita akan dapat, macam tadi Cik Faiz kata tadi, dividen je kan? Dividen saja. Jadi dividen tu sempurna milik kita yang perlu keluarkan zakat. 2.5%. Selagi 200,000 tadi tu kita tak dapat tunai setelah kita habis bayar loan dan sebagainya, selagi tu tak kena yang kat situ. Once dah boleh convert kepada cash, itu akan kena at point of time. Okey, tapi zakat, tapi dividen untuk ASB tu, tak kisah ASB ke ASB financing ke, dia dapat jugalah awal tahun setiap tahun. Perlu tunggu cukup haul ke? Tak, dia macam zakat pendapatan yang lain. Once you dapat, you kena bayar. So maknanya bukannya dividen ASB 5.25% tolak 2.5% jadi 2.75%. Tidak, bukan macam tu. Kita tengok dividen kita ada tu, kita darab 2.5%. Itulah amount yang kita kena bayar sebagai zakat. Yang ni kena jelas ya. Okey, so kita akan pergi ke soalan yang agak sensitif sikit lah. Sebab dekat luar sana, ada orang yang kata dia tak nak bayar zakat. Dia melawan. Maybe dia bayar cukai ke tidak, tak kisah. Tapi dia kata dia memang tak nak bayar zakat. Dia kata benda ni tak penting lah. So adakah peruntukan undang-undang ke atas mereka macam ni? Okey, tadi Faiz kata melawan, tak nak semua tu. Hebat tu. Tu basically yang nyata kita jangan tengok undang-undang dunia lah. Basically dah langgar 5 rukun Islam tu lah. Kan kalau tak nak bayar zakat. Sebab itu bukan option. Itu bukan sedekah dan sebagainya. Keperluan. Salah satu daripada 5 pillars of Islam. Kena nak tak nak. Daripada segi di dunia pula, ya, sebenarnya ada peruntukan tersebut, ya, sampai tak bayar dan sebagainya. To be specific, ya, di Selangor ada akta di bawah section 21 sebenarnya, ya, akta jenayah syariah. Kepada siapa yang tak menunaikan tanggungjawab zakat, sebenarnya boleh diambil tindakan seperti penjara tak melebihi berapa bulan dan juga denda berapa ringgit Malaysia. Memang ada. Cuma pandangan-pandangan Islamic scholars dan juga bahagian pengurusan di negeri Selangor mengatakan lebih baik kita berdakwah dulu, ya. Biarkan, kalau boleh, dia datang from the heart, it comes from the heart. So kita dakwah, kita create awareness. Yang enforcement tu belum lagi, tu daripada pengurusan tertinggi lah, ya. And also our ruler mengatakan elok kita dakwah dulu. So H tu jangan buang dulu, ya. Dakwah, H jangan buang. So tak perlu dakwa. Faham. Maknanya peruntukan undang-undang ada. Prosecutionnya belum ada lagi lah. Belum dirasakan ada keperluan. So itulah tanggungjawab kami Lembaga Zakat Selangor. Create awareness, create information, education, create motivation, dan ultimate sekali, yang paling terbaik sekali selepas awareness, education, dia akan jadi culture. Budaya. Tak perlu lagi kita nak ajar, tak perlu lagi nak suruh, tak perlu lagi nak enforcement dan sebagainya. It comes from the heart kan. Macam sekarang bulan Ramadan kan, automatically
siapa yang pagi-pagi memang kena makan sarapan big heavy brunch ke apa semua, automatically budaya bulan puasa terus tukar tune. Pagi tak sarapan tak apa kan. Cuba kalau hari biasa tak sarapan, tengok macam mana. Contoh kan yang mereka yang merokok dan sebagainya, bulan puasa setengah Boleh hari petang tu boleh. Because that is mindset of culture. Seperti macam kita solat dan sebagainya kan, dia pun part of menunaikan tanggungjawab rukun Islam tu dan sebagainya, menjadi culture. Kita tak perlu pun nak suruh semayang, waktu semayang dia pergi sendiri. That is culture. Termasuk macam nak pergi haji lah kan. Bukan senang sebenarnya. Nak tunggu queue berapa lama kan. Kumpul duit dan sebagainya. Dan dia telah menjadi culture. So that is where I think kebaikan pandangan daripada Pak Pengurusan mengatakan lebih elok kita dakwah. Sebab kalau dakwah ni pun kadang-kadang ada one off je. Sebab buat sebab takut kan. Bila dakwah tu dah ada blended dalam kita sendiri, tak payah suruh pun forever kita akan buat. Kan? Sentiment tu dah ada. Faham. Cakap pasal culture, how about campaigns? Adakah Zakat Selangor ada campaign untuk menggalakkan orang bayar zakat? Pelbagai kempen, pelbagai platform ya. Contoh platform ni kami faham ada pelbagai peringkat umur ya. Yang muda Gen 2 yang tadi kata nak agresif, nak cepat dan sebagainya. Golongan yang tak muda sangat, yang dewasa sangat pun ada. Jadi kita kena facilitate pelbagai platform. Yang muda kita kena utilize social media kan, ikut mereka punya trend. Dulu kami tak masuk TikTok pun sekarang dah masuk kan, akan blended. Dah ada team semua lah. Ada. Fizik Faiz boleh bantu lagi lah, InsyaAllah. And lepas tu yang daripada segi nak ceramah-ceramah taklimat fizikal pun kena buat juga. So tak boleh buat yang tu sebab ada masih nak tengok one to one lagi kan. Dan juga selain daripada tu yang tabloid pun still kita akan masukkan. So kita akan blended pelbagai kategori untuk kempen, dakwah dan sebagainya. Dan jenis kempen pun pelbagai. Kempen awareness kami telah terapkan sejauh muda lagi, iaitu di peringkat sekolah rendah kafah. Kami collaborate dengan JAIS supaya dari sekolah-sekolah agama tu, kalau anak kita rasa majoriti masuk sekolah agama dulu, pagi petang sekolah biasa kan, mereka akan ada satu kurikulum baru zakat. Bukan saja nak tahu mengenai jenis zakat, tapi akan tahu mengenai agih di mana dan institusi yang menguruskan zakat. So nanti bila dah besar dia tahulah zakat ni ke mana duit, dah tak perlu tahu, dia dah akan tahu. Dan kempen diterapkan kepada semua peringkat. Kempen tadi awareness, kempen insentif pun ada. Macam bulan puasa ni kan, mungkin yang tak terfikir nak bayar zakat, mungkin menjadi dorongan. Kalau mungkin datang bayar zakat, lepas tu nampak ada kalender dan sebagainya, itu pun kami ada sediakan. Itu kempen insentif kami panggil. Kalau akhir tahun tu ada opening hours yang panjang sikit ke? Ya. Dia sebenarnya bukan opening ujung tahun saja. Musim puncak. Seperti maklum tadi bulan Ramadan dan ujung tahun. Kita akan buka biasanya 7 hari seminggu. Ya, 7 hari seminggu, dan last day biasanya akan lama lah sampai last ke malam. Tu. Orang buat last minute Macam kawan saya lah. 31 Disember. Saya bayar tu waktu tengah tunggu isteri shopping. Alamak, lupa lah nak bayar sikit. Bayar. Ada lebihan lah. Dah bayar lah sebelum tu. Rasa macam salah kira. Tambah sikit. Itu lagi hebat. Sebab kalau ada perasaan macam tu kan, dia walaupun dah bayar kan, macam tak cukup je, sedap dia duduk tak rasa resah je kan. Bayar, lepas tu rasa lega kan. Itu baru pengamal yang antara bayar zakat yang hebat lah. Alhamdulillah. And pembayaran tu pun dibuat di Lembaga Zakat Selangor punya website, platform dia. Dan I'm happy to say lah, because kadang-kadang kita buat pembayaran ni, kita takut pembayaran tu tak masuk. Memang duit tu masuk, tapi dia tak didatetkan pada 31 hari bulan Disember 2023. Ini antara sebab-sebab cukai lah. So jadinya kita naklah benda tu dated kat situ, tapi berjayalah didatetkan pada hari tersebut. Encik Sabrin, so apakah kata-kata terakhir Encik Sabrin tentang hala tuju Lembaga Zakat Selangor dan juga the landscape of zakat di Malaysia as a whole? Perkongsian ya, pertama sekali kepada pengeluar zakat lah. Ya.
kami mengharapkan pengeluaran zakat menunaikan tanggungjawab zakat lah. Ya. Yang belum boleh mula, yang telah menunaikan tanggungjawab zakat ni boleh menyempurnakan juga. Dah tunai, dia kena sempurna lepas tunai. Ya, ada yang mula bekerja, memang dia start bayar RM10. Sampai pencen pun bayar RM10. Jadi along the way tu saya pasti berlaku peningkatan gaji dan sebagainya. Jadi kena sempurnakan bayar zakat mengikut tangga gaji tersebut lah. Dan juga sempurna ni contoh kita bayar Pak Islah bayar zakat potongan gaji kan. Tapi kat rumah tu ada emas 3 kilo kan, saving ada 2 juta semua tu. Tu Alhamdulillah. tak ambil kira. Kadang-kadang kita terlepas pandang tu, pandang gaji je. Padahal zakat yang tu pun kena ditunaikan. Tu masuk sempurna. Jadi sempurnakan zakat ni sepertilah kita menyempurnakan ibadat-ibadat lain lah. Macam solat kena 5 waktu. Tak boleh 3. Tak sampai 5 tak sempurna. Jadi seumpama inilah juga. Ya. Kepada penerima-penerima zakat ni diharapkan memanfaatkanlah penerimaan bantuan zakat ni ya, daripada pengeluaran zakat, dan diharapkanlah mempunyai motivasi ya untuk diri kita sendiri keluar daripada situasi tersebut. Ya, memang ramai yang nak keluar, alhamdulillah, dan ramai pun dah keluar daripada program kami, daripada juga peningkatan pendapatan setelah dibantu. Dah graduate lah. Dah graduate. Tahun lepas je lebih kurang dalam 3,600 yang keluar. Dan kita akan terus mengadakan usaha-usaha untuk lebih ramai yang keluar, daripada sama ada kerjaya, keusahawanan dan sebagainya, dan juga pendidikan, especially generasi baru, anak-anak mereka melalui pendidikan. Untuk pendidikan ni kami memang lihat sebagai satu agenda yang penting untuk mereka keluar ya, especially generasi kedua, di mana kami membantu mereka daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah, sehingga ke IPT kalau mereka perlukan bantuan. Dan lepas IPT nak bekerja pun, bulan yang pertama kami beri wang saku motivasi kerja, sebab kami ambil maklum bulan pertama kerja tak ada pendapatan lagi kan. So itu antara bantuan lah ya. Dan untuk lain bagi Lembaga Zakat Selangor sendirilah, kami ingin menjemputlah semua untuk menunaikan tanggungjawab zakat di Lembaga Zakat Selangor. Kalau boleh menunaikan tanggungjawab tu di mana-mana institusi zakat yang telah ditauliahkan atau dilantik ya. Sebab macam tadi kata nak agih sendiri dan sebagainya, cabaran mengagihkan sendiri untuk kena pastikan penerima tu adalah mereka-mereka yang betul-betul layak. Ya, dan mesti mempunyai ilmu yang cukup untuk mengagihkan sendiri ya. Tapi kata tadi kat Selangor, sah tapi berdosa. Okay. Dan untuk makluman landscape tadi di negeri Selangor ya, untuk pengeluaran zakat, sebenarnya kami menganggarkan ramai lagi sebenarnya yang layak menunaikan tanggungjawab zakat ya, melalui anggaran kami. Data statistik daripada DOSEM, sekitar ada dalam 1.47 juta yang layak menunaikan tanggungjawab zakat di Selangor. Tapi yang bayar berapa? Yang bayar dalam sekitar hampir 400,000. Ada 1 juta lagi customer baru lah. Kalau tolakkan 1 juta tu kami kira 1.4 juta tu kami kira salah lah kan. Ada 1 juta lagi, tolak 400,000 lagi. Jadi itu data secondary lah. Nak tepat-tepatnya belum ada lagi lah. Tapi itu anggaran. Okay, thank you very much guys for watching. Macam mana Encik Sabrin cakap tadi, zakat ni kita mula dan kita sempurnakan. Dia adalah antara satu rukun Islam yang 5. Amalan yang fardu. So maksudnya macam solat, kan pernah dengar subuh gajah. Kita bangun pagi 9 baru nak solat subuh. Okey lah, qada lah kan. Zakat janganlah ada zakat gajah pula. Terutama sekali waktu zaman-zaman waktu tengah berpuasa ni, kita nampak, alah kalau pergi masjid pun nampak amil buka meja. Tak terasa ke? Bantulah. Cik Faiz sekarang subuh dah macam Jumaat. Yes, daripada kita punya kawan influencer buat amalan yang baik, mengajak ke arah kebaikan. Itu cara dia. Ini cara I daripada sesi podcast ini. So jadi ikutlah benda yang baik. I pun ada share-share. Kadang-kadang I bayar
Tak cukup I tambah, I top up dengan niat untuk mengajak lah. Tapi last kali nak tanya, ada orang kata bayar zakat ni boleh diceritakan. Adakah itu benar? Dia pada pandangan saya ikut niat lah. Kan. Ada yang komen, kenapa bila bayar zakat kita buat program bersama pembayar, mock up check dan sebagainya kan. Intention dekat situ adalah untuk menyeru dan mengajak mana yang belum menunaikan tanggungjawab zakat tu untuk memulakan. Contoh kalau company sebelah-sebelah nampak company yang dibayar, mungkin dia bayar zakat lah. Sebelum ni mungkin dia tak tahu ada zakat perniagaan. Tapi bila syarikat tersebut bayar, dia baru sedar ada bayar zakat perniagaan. Itu satu. Untuk niat kita mengajak berdakwah juga. Itu indirect dakwah daripada siapa-siapa yang menceritakan, mengajak. Tapi janganlah buat tu semata-mata nak riak tunjuk saya punya cek besar. Tak. Saya percaya yang buat tersebut semua niat untuk menunaikan tanggungjawab zakat dan juga mengajak supaya bersama mengeluarkan zakat. Dan kalau bagi syarikat tu sebenarnya nak mungkin memaklumkan pada stakeholders mereka yang mereka telah menunaikan tanggungjawab rukun Islam antara 5 tersebut. Stakeholders, sebelum kita habiskan nak tekan satu poin ni, untuk pemegang saham syarikat yang tidak membayar zakat. Sebab tadi Encik Sabrin cakap pasal stakeholders tu termasuklah shareholders ya. So syarikat tu dah bayar dia kata. In fact kadang-kadang tak tengok mock up check pun boleh tengok financial statement. Tapi ada company kat luar sana yang orang Islam, dia syariah compliant, dia okey je. Cuma dia tak membayar zakat. Adakah tanggungjawab untuk bayar zakat tu jatuh kepada pemegang saham walaupun kita punya pegang saham tu sikit lah? Adakah kita perlu bayar zakat on our behalf? Dia ada dua perkara kita boleh lihat ya. Satu, zakat perniagaan tu sendiri. Satu tu bila shareholder dia akan dapat return dividen, profit tu dah zakat individu. Betul, okey. Itu memang kena. Itu memang kena. Memang kena. Kalau yang zakat perniagaan yang patut dibayar tapi syarikat tak bayar tu, dia perlu bayar tak? Perlu bayar. Perlu bayar juga. Okey. Kalau syarikat tak bayar. Okey, kalau syarikat tak bayar, okey lah. So, yang tu jangan tertinggal ya. Sebab ini adalah satu pembincangan yang I pernah ada dengan pihak Zakat Selangor jugalah. Dia macam ni Cik Faiz. Kalau macam Cik Faiz ada syarikat Sdn Bhd, syarikat Sdn Bhd tu kena bayar. Shareholder portion lain. Shareholder portion lain. Okey. So banyak ya benda yang kita perlu belajar tentang zakat ni. Ini adalah salah satu amalan fardu. So janganlah tertinggal sebab tak nak berdosa. Terima kasih Encik Sabrin datang dan meluangkan masa berkongsi ilmu dengan saya dan kepada kita punya audience dekat luar sana. InsyaAllah boleh datang dan jumpa lagi lah. Terima kasih. Terima kasih. Take care guys.